Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so for today's saya akan terangkan berkenaan dengan radical. Okay, so ini adalah video part 2 untuk radical. Okay, so kali ini dalam radical part 2 ni saya akan explain how we want to simplify the equation for radical. Okay, maksudnya bila kita ada radical function, so semua tahu radical adalah pada bahagian yang kita ada yang ni lah. So any value dekat dalam ni Okay, so biasanya kita akan simplify kan menggunakan number daripada least perfect square. So maksudnya bila kita ada nombor integer, so 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2 dan seterusnya. So kita akan dapat dia punya hasil. So ini adalah kita punya list of perfect square. So maksudnya perfect square adalah from the integer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then seterusnya lah. Okay, so kita akan gunakan that number untuk kita simplifikan any radical function lah. So contohnya macam ni kita ada square root of 12. So kita nak simplifikan this equation, this value. Okay, so apa yang kita akan buat? So from the function here 12, kita akan cari the product between two number. Okay, so contoh dekat sini yang kita tahu kita boleh dapat 4 darab 3. Okay, so bila kita ada 4 darab 3, so next one okay, so kita nampak, so kita dapat dekat bahagian dalam ni adalah 4 darab 3. Okay, so sama juga dengan square root of 4 darabkan dengan square root of 3 bila kita splitkan dia. And then kita tahu 4 ni kita boleh simplifikan lagi kepada menggunakan perfect square, di mana when we have 2 square kita akan dapat 4. So maksudnya dekat sini we can substitute 4 by using the perfect square 2 square and then multiplykan dengan 3. Okay, so kita tahu 2 kuasa 2. Okay, bila kita simplifikan, so dekat sini kita akan dapat 2. So square root 3 kita tak ada dia punya perfect square, so remain macam biasa. So kita akan dapat 3. Okay, so ini adalah kita punya simplification from square root of 12 lah. Okay, so biasanya kalau untuk simplify, normally kita akan gunakan daripada list of perfect square ni lah. Okay, so contoh yang lain, kamu boleh tengok contoh yang ni. Okay, example saya ambil saya pilih satu number. Okay, saya ambil yang ni lah, square root 27. Okay, so kita tahu square root 27, kita cari product function between 27 ni sama juga dengan 9 darab 3. So bila kita pecahkan square root 9 darabkan dengan square root 3, and then kita tahu 9 ni kita boleh simplifikan lagi menggunakan perfect square, di mana when we have 3 square equal to 9. So kita masukkan 3 square multiplykan dengan 3. Okay, so kamu akan dapatlah dia punya jawapan dia. So macam ni. Okay, so 3 kuasa 2, so 3 yang ini 1/2, bila kita darabkan dengan 2, so dia akan dapat 3 sahaja. So 3 darabkan dengan square root 3. So ini adalah kita punya answer lah. So untuk square root 3 kita tak ada dia punya function of perfect square, so kita tak boleh simplifikan dia. Okay, so maksudnya kita akan remainkan lah yang boleh simplify hanyalah 9 ni sahaja. Okay, menggunakan perfect square, so simplify and then we can get the answer lah. Okay, so kamu boleh try, ada beberapa contoh. So try buat beberapa contoh untuk kamu cari dia punya simplification for the radical. Okay, so ini dia punya ni lah. So next one, untuk part yang kedua, okay, kita juga akan tengok rationalization of denominator yang melibatkan radical. So biasanya kita nantilah bila kamu akan belajar chapter yang lain, biasanya lah kita akan gunakan radical. Tapi biasanya kalau radical tu melibatkan pecahan pada bahagian bawah ni, normally kita akan hilangkan dia punya radical tersebut. Okay, sebab kita tak nak kalau radical ni pada bahagian bawah.
Okey, kalau atas it's okay. Tapi pada bahagian bawah kita kalau boleh kita tak nak ada any radical function sebab nanti dia akan menyukarkan proses kita nak calculation lah. Okey, so apa yang kita akan buat, kita akan eliminate this radical. Okey, so dengan cara, so dekat sini kita akan ada beberapa function lah. Contohnya kalau ini single function radical. So ini bila dia melibatkan two function yang melibatkan plus or minus. Okey. So kamu boleh tengok rule yang pertama. So rule yang pertama, bila kita ada single term radical, contohnya kita ada 3 per square root of 2. So untuk hilangkan radical ni, kita akan darabkan dengan radical yang sama. So maksudnya kita akan darabkan dengan square root of 2. So yang atas pun of course lah kena darabkan dengan function yang sama, number yang sama, iaitu square root of 2. So yang bawah ni square root. So kita tahu ini bila kita convertkan dia akan jadi 2 1 per 2. Yang ini pun 2 1 per 2. Bila yang ini, kalau kita gunakan rule of exponent, base yang sama, so darab, kita boleh tambahkan power dia. So kita akan dapat 2 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2. So 2 per 2 equal to 1. So to the power of 1 equal to 2. So yang bawah ni bila kita simplifykan, kita akan dapat 2. So yang atas kita akan dapat 3 darabkan dengan square root of 2 lah. So sekarang kita boleh nampak daripada bahagian bawah ada radical. Bila kita try to eliminate dengan darabkan dengan radical yang sama, so no more radical pada bahagian denominator lah. Okay, so ini bila dia melibatkan single radical, maksudnya satu sahaja nilai radical pada bahagian bawah. Okay, so yang seterusnya pula, bila melibatkan two terms, maksudnya ada dua radical. Okay, so yang melibatkan tambah ataupun tolak. So macam mana kita nak hilangkan radical tu? Kita akan darabkan juga dengan radical yang sama, cuma kita akan tukarkan satu simbol daripada dua radical. Maksudnya, contoh bila kita ada radical A plus radical B, so untuk hilangkan radical A plus B, kita akan darabkan dengan radical yang sama, iaitu radical A and then radical B. Tapi salah satu daripada radical ni kita akan tukar dia punya simbol dia. Contohnya saya tukar yang bahagian tengah-tengah ni lah untuk mudah. So daripada tambah, kita akan tukarkan dia kepada minus. Okey, contohnya ada tak dekat bawah ni. Okey. Ada pula. So contoh saya bagi contoh kat sini So saya ada 3 per square root 2 tolak square root 5. Okey, contoh macam ni. So untuk hilangkan radical tu, kita akan darabkan dengan radical yang sama. So maksudnya square root of 2 dengan square root of 5. Tapi salah satu daripada simbol radical ni kita akan tukarkan dia, terbalikkan dia. So maksudnya yang ni positif, so remain lah, saya ambil yang tengah-tengah ni untuk selamat. So negatif, saya akan tukarkan dia kepada positif. Pilih satu simbol saja, jangan tukar dua-dua, tukar satu radical sahaja simbol dia. So macam ni saya pilih yang tengah-tengah lah untuk lagi mudah. Okay, so negatif akan jadi positif. So yang atas pun akan darab benda yang sama lah, square root of 2 plus square root of 5. So bila kita darabkan yang atas, dia akan jadi 3 darab square root of 2 plus square root of 5. So yang bawah ni kita akan kembangkan dia. So square root of 2 darabkan dengan square root of 2. So bila base yang sama, darabkan, kita tambahkan, so dia akan jadi 2 kuasa 1. Okay, so yang ni pula bila saya darabkan, square root of 2 darabkan dengan square root of 5. So bila darabkan, kita akan dapat, so bila darabkan, combine kan, so 2 darab 5 sama dengan 10. So square root of 10. Okay, positif, so positif lah. And then yang ini pula, negatif square root of 5 darabkan dengan positif square root of 2. So bila square root darab, kita boleh darabkan yang dalam. So 5 darab 2 10. So negatif positif square root of 10. And then negatif positif negatif. So square root of 5 darab square root of 5. So ini sama juga dengan 5 1 per 2 darab 5 1 per 2. Base yang sama, product rule, so tambahkan power dia. So 1 per 2 darab 1 tambah 1 per 2. So kita dapat 5 2 per 2. So simplify, kita akan dapat 5 kuasa 1 lah. So dekat sini sama dengan 5. So square root 10 tolak square root 10 kosong. So yang tinggal 2 tolak 5. So sama juga dengan negatif 3. So jawapan kita nanti kita akan dapat
3 darab square root 2 tambah square root 5 bahagikan dengan negatif 3. So kita nampak sekarang pada bahagian bawah tadi mula-mula ada 2 radikal. So after kita dah rationalizekan pada bahagian radikal ni, okey, pada bahagian denominator ni, so no more radical lah pada bahagian denominator. So semua dah tukar kepada yang atas. So ingat kalau dia melibatkan 2 radikal yang bawah, hanya tukar satu simbol sahaja, jangan tukar dua-dua simbol radikal, tukar satu simbol radikal sahaja. Okey, so itu rule yang kedua lah. So rule yang ketiga, bila kita ada constant, tambahkan dengan radikal, ataupun constant tolakkan dengan radikal, dia sama macam rule number 2. Kita akan nak hilangkan dia, kita akan tukarkan simbol pada bahagian radikal lah. So bila plus nak tukarkan dia, kita akan darabkan dengan benda yang sama, cuma tukarkan lah. So nanti kita akan darabkan dengan A plus square root B. So nak hilangkan dia punya ni, kita akan darabkan dengan benda yang sama, A square root B. So positif ni kita akan tukarkan kepada negatif lah. So kalau sini negatif, kita akan tukarkan ini kepada positif. Okay, so kamu boleh yang ni try lah untuk solvekan dia. And then sama juga, kalau dua-dua ni ada radikal dan constant, and then dia melibatkan tambah ataupun tolak, sama juga macam konsep number 2 and number 3. Okay, kita akan darab benda yang sama, cuma kita akan tukarkan satu simbol sahaja. Okay, contohnya macam ni. Okay, saya ambil yang minus pula lah. Okay, so bila kita ada X, pecahan ni bahagian bawah X square root of A tolak Y square root of B. So nak hilangkan dia, kita akan darabkan benda yang sama, X square root of A dan Y square root of B. So benda yang sama, cuma kita tukar satu simbol sahaja radikal. So ambil yang tengah-tengah ni selamat. So negatif akan jadi positif. Tukar satu simbol bukan dua-dua simbol. Okay, so tukar satu simbol akan jadi plus lah. So simplifykan macam biasa, gunakan konsep nanti eksponen ke benda kan. Okay, so kamu akan dapat dia punya jawapan dia lah. Okay, so kamu boleh tengok dekat bawah ni ada beberapa contoh. So ini untuk contoh single, so ini pun untuk contoh single. Kita darabkan benda yang sama. So macam ni, so macam ni dia, kita tukarkan dia. So dia dalam bentuk constant, tambah dengan radikal. So kita susunkan dia lah. Jadi negatif 1 kat depan, tambahkan dengan square root of 5. So nak hilangkan dia, kita akan darabkan benda yang sama, negatif 1 dan negatif 5. Cuma pada radikal ni kita tukarkan simbol dia. So plus akan jadi minus. So yang atas pun akan jadi minus lah, tolak square root of 5. So kamu akan dapat darab yang sama. So simplifykan, dan nanti takkan ada lagi lah radikal pada bahagian bawah. Okay, so ini pun sama, constant tolakkan dengan radikal. So kita akan darabkan dengan benda yang sama, cuma simbol dia daripada minus akan tukar kepada plus, and then simplifykan, no more radical. Okay, pada bahagian bawah ni. Okay, yang ini pula dua-dua ni radikal. So darabkan benda yang sama. So 3 square root 5, yang ini 2 square root 7. So tukar satu simbol sahaja, iaitu plus, tukarkan kepada minus lah. Okay, and then yang atas pun akan jadi 3 square root 5 tolak 2 square root 7. So darabkan, simplify, kamu akan dapati yang pada bahagian bawah ni tak ada lagi nilai radical. Semua dah shift to upward pada bahagian numerator lah. Okay, so basically ini adalah berkenaan dengan radical. So pada part tu adalah berkenaan dengan simplification yang melibatkan list of perfect square yang ini. And then the second one adalah bila kita nak eliminate radical menggunakan yang pada bahagian bawah lah. So kamu akan darabkan dengan nilai yang sama. Okay, so refer kepada beberapa case. Kalau single term, darabkan dengan term yang sama. Kalau dia melibatkan tambah ataupun tolak, kamu akan tukarkan satu simbol. Kita akan darabkan benda yang sama, cuma kita akan tukarkan satu simbol tu lah. Maksudnya kalau positif, change to negatif. Kalau dia negatif, change to positif. Okay, so ini adalah contoh untuk radical. So kamu boleh try example. Okay, so untuk log saya tak akan masuk So untuk semester ni log kita tak akan cover. So log ni kamu tak payah tengok lah. So semua nota log kamu boleh kalau nak buang lah daripada kamu punya nota. So log tak akan masuk.
Okey. So log yang ni pun takkan masuk, yang ni pun takkan masuk. Kita hanya sampai radical sahaja. So yang ni pun sama. Okey. So next ada bahagian exercise ni kan. So try buatlah semua exercise ni untuk check your understanding lah. Okay, sama ada kamu boleh buat ataupun tidak. So macam ni example dia, kamu boleh buat sampai example 12 lah. Okay, sampai sini try buat. Okay, sebab apa 13 and onward ni semua berkenaan dengan log. Okay, so buat sampai example 12 untuk check your understanding. Okay, so itu sahaja untuk video radical. So kita akan jumpa lagi next video. So next video kita akan masuk kepada chapter yang barulah, chapter 2. Okay, so kita stop dulu sampai sini. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih.